وأنه من
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullahi 'azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kursus intensif Tibbun Nabawi ataupun ringkasnya Kitaban, dan pada hari ini kita akan masuk pada bab tentang ruqyah antara yang benar dan batil, bahagian yang kedua. Seperti mana yang antum boleh lihat di skrin, saya dah sharekan nota ruqyah bahagian yang kedua ini, dan kita lihat kandungan nota tersebut. Dan kita lihat bersama-sama sebelum kita teruskan lebih jauh, apakah yang bakal kita pelajari. Apakah yang kita akan bakal pelajari pada bahagian yang kedua kali ini. Yang pertama ialah kaedah bacaan ruqyah syar'iyah itu sendiri dari segi perspektif
Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tadi saya terputus connection. Baik. Sekali lagi saya share screen sekali lagi. Baik. Kaedah yang biasa yang diamalkan di Malaysia dan juga di seluruh dunia amnya oleh para perawat, oleh pusat-pusat rawatan yang wujud di Malaysia, dan ini berasaskan kajian yang dibuat oleh Dr. Khadir Ahmad daripada Universiti Melaya, Akademi Pendidikan Islam, yang mana dia telah menemubual dan mengkaji lebih kurang 70 pusat rawatan yang ada di Malaysia. Lebih kurang 70 pusat rawatan yang ada di Malaysia. Dan dia kumpulkan dalam satu kajian yang mana saya ambil daripada kajian tersebut dan saya kupas dan saya ulas tentang kaedah-kaedah yang disenaraikan dalam kajian beliau. Baik. Kaedah yang pertama yang paling popular ialah ruqyah lah. Membaca ruqyah ataupun jampi ke atas pesakit daripada Quran dan juga doa-doa ataupun lafaz-lafaz zikir yang sama ada yang maksur ataupun ghair maksur. Kemudian kaedah yang kedua ialah kaedah tiupan dan ludahan. Kita akan tengok apakah pelaksanaan tiupan dan ludahan ini, adakah ia bertepatan dengan syarak ataupun tidak, apakah hukumnya berkaitan dengannya, ataupun apakah cara yang sebenarnya, ataupun apakah hikmah di sebalik meniup dan meludah dalam ruqyah. Yang ketiga ialah tentang kaedah jampi dan mentera, yang ini selain daripada ruqyah yang disyariatkan. Ya, jampi mentera yang bukan maksur, yang bukan daripada ayat-ayat Quran. Kemudian yang ketiga ataupun yang keempat, kaedah scanning. Ini yang famous, yang popular di Malaysia. Ada sebagai perawat dia suka scan, kan? Dia akan lakukan scanning ataupun diagnosis penyakit. Jadi kita tengok apakah kaedah scanning ini, pelaksanaannya dan perbincangan tentang hukum, hukum tentang kaedah ni. Seterusnya kaedah tepukan dan sapuan, okay? Kaedah pukulan, memukul dengan alat tertentu seperti kayu nona, rotan dan sebagainya. Kemudian antara kaedah yang digunakan mencari barang sihir ataupun buhul sihir, membatalkan sihir dan memusnahkan bahan sihir tersebut. Seterusnya kaedah memberi minum air jampi ataupun ruqyah. Ini juga antara soalan yang sering ditanyakan, iaitu tentang kaedah Allahu Akbar. Okey. Kaedah tentang meruqyah air, meruqyah pada air, adakah ia syar'i ataupun tidak syar'i. Kemudian memberi minum air yang dilarutkan dengan tulisan ayat Al-Quran ataupun doa. Ini kaedah yang juga digunakan, dan kadang-kadang saya juga pernah gunakan kaedah ini. Kaedah mandi. Mandi, boleh ke mandi ataupun apakah ia sunnah ke tak sunnah ke, apa hukum tentangnya. Kaedah batin ataupun kekuatan jiwa, ni tenaga dalam, kaedah tenaga dalam. Kemudian kaedah ilmu sihir. Ada juga pusat-pusat rawatan di Malaysia ini yang menggunakan ilmu sihir untuk merawat sihir. Jangan tak tahu. Ini kajian daripada 70 pusat rawatan Islam yang menamakan diri mereka pusat rawatan Islam di Malaysia. Dan ini kisah benar, ini bukan sekadar khabar angin ataupun cakap-cakap kosong saja. Tidak, ini adalah kajian dan temu bual yang dilakukan sendiri oleh Dr. Khadir Ahmad, guru saya daripada UM, dan insya-Allah nanti saya boleh share kertas kerja tersebut ataupun research paper tersebut. Kemudian seterusnya kaedah rawatan jarak jauh. Ini juga antara yang popular lah. Long distance, rawatan jarak jauh. Khasnya masa PKP, lockdown, banyak
perawat yang mempromosikan khidmat rawatan jarak jauh, bagi nama, bagi gambar. Kaedah menyeksa dan membunuh jin, ada juga yang guna kaedah ni, sebelih jin lah, tangkap jin. Kaedah menarik dan menyedut keluar jin, dia tarik jin keluar, ataupun dia sedut keluar, dia tangkap ataupun dia penjarakan jin. Kemudian kaedah terapi solat, kaedah dialog, boleh ke dialog, macam mana kaedah dialog yang sebenar yang dibolehkan, boleh ke bercakap dengan jin. Ini hukum dia. Kita belajar tentang hukum, adakah boleh kita bercakap dengan jin, apakah adab dia, apakah apa nama tadi, kita kata apa, caution ataupun precaution, apa nama precaution ni, peringatan lah tentang jin dalam kita berdialog dengan jin. Kemudian kaedah terapi Al-Quran. Baik, kita akan masuk kepada terus kepada sesi ataupun kaedah yang pertama, iaitu kaedah bacaan ruqyah syar'iyyah. Baik, saya akan berikan mikrofon kepada salah seorang daripada antum. Okey. Boleh unmute. Boleh unmute diri sendiri. Saya persilakan sesiapa yang suka rela untuk menjadi muqri, untuk membaca bagi kita semua. Tafadhal. Silakan. Siapa-siapa yang nak baca boleh baca. Okey. Silakan. Hayya. Syahrizan. Okey. Tafadhal akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah bacaan ruqyah syar'iyyah tak dibuang ni. Bismillah. Yang dimaksudkan dengan kaedah bacaan ruqyah syar'iyyah ialah seperti yang akan penulis perincikan dalam bab sebelum ini. Namun dapat diterangkan di sini bahawa ruqyah syar'iyyah bermaksud jampi menggunakan ayat-ayat yang disyariatkan, iaitu ayat-ayat daripada Al-Quran, doa-doa dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, dan selainnya yang tidak bertentangan dengan wahyu. Secara umumnya, kaedah ini diperbolehkan, bahkan disunatkan, kerana perbuatan Rasulullah SAW sendiri pernah berjampi dirinya sendiri dengan mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dan lain-lain nas yang telah dikupas dan dibincangkan secara panjang lebar sebelum ini. Walau bagaimanapun, beberapa peringatan perlu diberikan kepada para pengamal ruqyah, walaupun bacaannya menggunakan pakai ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang maktuh, sekalipun iaitu syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Dan yang paling penting, mestilah difahami oleh kedua-dua perawat dan pesakit bahawa ruqyah itu sendiri tidaklah memberi manfaat kecuali dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Secara umumnya, kaedah ruqyah syar'iyyah ini kaedah yang popular. Mungkin dalam 20 tahun yang lepas orang tak kenal sangat apa itu ruqyah, tapi sekarang ni dah famous, dah popular, orang dah merata dah. Sebut ruqyah aja orang tahu apa itu ruqyah. Okey, jadi kaedah ini kaedah yang paling popular, yang mana semua, boleh kata majoriti ataupun semua, hampir semua pusat-pusat rawatan, sama ada yang berdaftar ke tak berdaftar ke, yang menggunakan kaedah ruqyah. Okay, ruqyah yang di sini dimaksudkan ialah menggunakan ayat Quran, doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga selainnya yang mana tidak bertentangan dengan wahyu. Naam. Jadi yang ini tak ada masalah. Okey, kaedah ini tak ada masalah. Kita pun ajar tentang ruqyah, saya pun ajar benda ni kepada pelajar-pelajar semua, dan saya sendiri pun amalkan. Okey, ruqyah menggunakan ayat Quran.
Okey, teruskan kaedah tiupan dan ludahan. Sebentar bagi mikrofon. Okey. Kaedah tiupan dan ludahan. Kaedah ini tidak disebutkan dalam kajian di atas. Ini adalah tambahan daripada penulis sendiri. Bukan sahaja berdasarkan pengalaman peribadi penulis, tetapi juga berdasarkan penulisan dan perbincangan para ulama mengenainya. Soalan berkaitan kaedah tiupan atau ludahan ini juga pernah ditanya beberapa kali kepada penulis. Maka eloklah kita bincangkan secara ringkas di sini. Adakah kaedah meniup atau meludah ketika melakukan rawatan ini diperbolehkan? Adakah ia berdasarkan fakta atau auta? Dalam bahasa Arab, ada dua kalimah yang biasa digunakan bagi merujuk kepada perbuatan meludah atau meniup semasa jampi, iaitu at-turf atau an-nafth. Apakah perbezaan antara kedua-dua kalimat ini? Dan apakah signifikasinya? Ibn al-Athir mengatakan bahawa ialah tiupan yang perlahan atau sedikit disertai dengan air liur yang sedikit dan lebih ringan berbanding atuf dan atuf. Dan dikatakan juga bahawa ia adalah tanpa mengeluarkan air liur. Manakala at-turf pula merupai perbuatan meludah tetapi lebih sikit daripadanya. Baik. Dan ada dua perkataan yang berkaitan dengan tiupan ludahan, dan kaedah ni saya tambah sedikit. Dia tidak ada dalam kajian Dr. Khadir Ahmad, tetapi saya tambah sebagai untuk membincangkan persoalan yang sering ditanya tentang ludahan, tiupan. Okey, ada orang tanya, Ustaz, kena tiup ke? Wajib ke tiup ni kan? Kan biasa orang kita ruqyah kan, bismillahirrahmanirrahim, kita ludah kan, gitu kan. Jadi adakah ia penting ke, tak penting ke, perlu ke, tak perlu ke, wajib ke, sunat ke, bid'ah ke, haram ke, makruh ke, apa lagi punya hukum? Jadi dua perkataan yang kalau kita jumpa dalam hadis, di hadis ataupun riwayat, dua perkataan yang berkaitan dengan tiupan dan ludahan ini, iaitulah at-tuflu dan an-nafsu. At-tuflu dan an-nafsu. Ada dua perkataan ini dan ada beza antara kedua-duanya. Yang pertama, an-nafsu ialah tiupan yang perlahan. Tiupan perlahan ini lebih kepada hembusan ataupun tiupan. Dia macam ni. Gitu. Dia macam dia tak kuat sangatlah. Dia cuma ada angin. Anginnya lebih banyak daripada air liur. Air liur tak banyak keluar. Okay, itu disebut an-nafsu. Kemudian at-tuflu ni lebih berat. At-tuflu ni lebih banyak air liur digunakan. Sebahagian riwayat ada yang menyebut sahabat Rasulullah SAW mengumpulkan air liurnya dan meludah. Dia kumpulkan banyak-banyak. Dia kumpul banyak-banyak air liur dia, lepas tu dia ludah. Itu at-tuflu. Jadi memang ada riwayat penggunaan kedua-dua kaedah ini dalam meruqyah. Okey. Jadi ia bukan bid'ah, ia bukan benda yang baru dalam perubatan Islam. Bahkan ia adalah sunnah, sebab Nabi pun buat an-nafsu, sahabat pun buat, dan Nabi sahkan, Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Okey. Baik, teruskan. Lafaz an-nafsu daripada Abu Qatadah. Daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik daripada Allah, manakala mimpi yang buruk daripada syaitan. Maka barang siapa yang melihat dalam mimpinya perkara yang tidak disukai, maka hendaklah dia meniup naftah ke arah kirinya, dan hendaklah dia memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Mimpi tersebut tidak akan memudaratkannya dan tidak perlu memberitahu tentangnya kepada sesiapa pun. Jika dia melihat mimpi yang baik, maka hendaklah dia memberikan khabar gembira. Mana ni?
tentangnya dan janganlah dia ceritakan kepada sesiapa pun kecuali sesiapa yang dia cintai. Baik, hadis pertama ini daripada Abu Qatadah. Nabi SAW ceritakan tentang mimpi, ar-ru'ya. Nabi kata ar-ru'ya as-salihah. Baik, dalam bahasa Arab ada dua perkataan untuk mimpi. Satu ar-ru'ya dan satu lagi ialah al-ahlam. Al-ahlam ni ialah mimpi juga. Apa beza ru'ya dengan ahlam? Ar-ru'ya ni ialah mimpi yang baik. Okey, mimpi yang baik. Al-ahlam ni mimpi yang lafaz yang umum, tetapi biasanya kalau mimpi buruk disebutkan perkataan ahlam. Okey. Ar-ru'ya salihah, kata Nabi SAW, mimpi yang baik daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian ar-ru'ya as-su', mimpi yang buruk daripada syaitan. Okey. Maka kata Nabi, faman ra'a ru'ya fakariha minha, barang siapa yang tengok ataupun yang melihat dalam mimpinya perkara yang dia tak suka, fakariha minha syai'a, dia tak suka benda dalam mimpi tersebut, mimpi yang buruk, yang menyedihkan, yang menakutkan, menyeramkan, falyamfus. Nabi kata falyamfus di sini bermaksud maka hendaklah dia tiup ataupun ludah dengan air liur yang sedikit. Begini caranya. Itu. Boleh dengar suara saya? Macam tu. Dia macam kata tiup apa? Nak kata tiup lilin pun tak macam tu. Dia ada kaedah dia. Itu kalau kita dapat jumpa face to face, senang saya nak tunjukkan kaedah ludahan ataupun an-nafsu ini ataupun at-tuflu ini. Okey? Dia macam kita bibir kita tu kita tutup, kemudian kita just gitu. Gitu macam tu. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah dia tiup falyamfus an yasari, sebelah kiri. Ini adab dalam mimpi. Sebab itulah baru-baru ni ada isu tentang ajaran sesat, kan? Dia claim dalam mimpi dia, kan? Dia nampak macam-macam benda dan dia kata itu khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada dia boleh berkomunikasi dengan malaikat dan sebagainya. Jadi benda pasal mimpi ni, banyak ajaran sesat ni, dia banyak berkisar tentang mimpi. Kebanyakan mereka ni berkisar di sekitar mimpi. Mimpi jumpa Tok Wali, mimpi jumpa Tok Syekh dia, mimpi jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Nabi Khidir lah, macam-macam. Mimpi jumpa Allah lah, Allah bagi dia macam-macam ilham lah, wahyu lah, apalah. Kemudian dia ajar perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, benda-benda yang tidak disebut dalam Quran dan hadis. Sebab inilah masalahnya, orang tak faham pasal apa itu mimpi. Mimpi yang baik itu daripada Allah SWT. Dan apa adab dia. Dan Nabi kata mimpi yang buruk ni, kalau kita mimpi yang menakutkan, ludah ke kiri dan hendaklah dia memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Iaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu caranya. Kalau mimpi yang buruk orang, sebab apa tuan-tuan sekalian? Banyak pesakit yang mengadu tentang mimpi. Ini benda yang biasa dalam masyarakat. Dia akan datang pada kita dan cerita mimpi-mimpi. Ustaz, saya mimpi lah Ustaz. Mimpi apa? Mimpi tengok ular, mimpi tengok anjing lah, macam-macam. Mimpi kalau jengking, mimpi kena kejar hantu, mimpi dekat kubur, mimpi dalam tandas, mimpi dekat tempat busuk, mimpi nampak pontianak, macam-macam. Dia akan cerita pada kita semua A to Z pasal mimpi dia. Jadi saya kata mimpi yang buruk ni adalah petanda adanya gangguan syaitan. Itu for sure. Itu sudah pasti. Tapi jangan ambil berat sangat pasal mimpi itu. Jangan terlalu carry away. Jangan terlalu carry away. Maksudnya jangan terlalu memikir. Ada sebagian orang, dia jadi depressed, dia jadi anxiety disebabkan mimpi. Sebab setiap malam dia mimpi yang buruk-buruk, lepas tu dia jadi anxiety. Dia jadi macam tak boleh hidup tenang. Dan dia cari perawat-perawat, dia cari ustaz. Dia nak luahkan apa masalah dia sebabkan mimpi dia tu. Jadi, saya kata kalau mimpi yang buruk, yang awak tak suka, itu daripada syaitan. Gangguan syaitan sudah pasti memang ada. Sebab itulah awak mimpi yang buruk. Sebab berdasarkan hadis Nabi ini, Nabi kata, ar-ru'ya su' minasyaitan. Jadi, siapa yang tengok benda tu, maka jangan risau. Okay, jangan risau. Apa yang kau buat, bila terjaga dalam mimpi tersebut, ludah ke kiri. Falyamfus ke kiri. Maksudnya, ludah macam ni. Tengok kiri. Gitu. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, settle. Lepas tu tak payah cerita ke orang. La tadur. Kata Nabi, la tadur wa la yukhbir biha ahada. Janganlah dia
ada mimpi tersebut tidak akan memudaratkannya dan janganlah ataupun dia tidak perlu memberitahu tentangnya kepada sesiapa pun. Inilah adab tentang mimpi. Sebab itulah apa nama si Masitah tu yang apa PMYT tu kan, perjalanan mimpi terakhir apa ni yang dalam siasatan polis sekarang ni. Dia cerita pasal benda yang merepek kan, benda mimpi-mimpi merepek, mimpi menakutkan, cerita kat orang satu Malaysia, dia masuk dalam YouTube. Dia tak perlu nasihatkan kepada pesakit kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita yang untuk risau sangat dia mimpi nampak Dajjal lah, datang Dajjal lah, mimpi Imam Mahdi. Jangan carried away dengan mimpi-mimpi begini. Okay? Jangan risau sebab kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Kalau mimpi yang benar sekalipun hanyalah satu daripada 46 bahagian sahaja. Maksudnya, probability mimpi kita ni, mimpi orang Islam, mimpi orang beriman ni, hanyalah satu daripada 46. Jadi kira kebarangkaliannya berapa persen tu? Berapa persen sahaja mimpi itu yang kita boleh katakan mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So don't worry. Okay, mudah ke kiri. Sebab itulah didatangkan hadis ini untuk menunjukkan maksud al-nafsu tadi. Al-nafsu ini ludahan. Okay, ke kiri. La tadurru wa la yukhbir biha ahada. Dia tidak mimpi tersebut. Remember this. Mimpi yang buruk tidak akan memudaratkan ia. So jangan risau. Mimpi, tak salah mimpi apa pun. Mimpi dia kendong anak kecil ke, menyusukan anak kecil ke, ini saka ke ustaz, ini atau keturunan ke ustaz, ini apa dia ustaz, dia jadi risau. Pesakit-pesakit dia akan jadi macam anxious, dia akan jadi macam anxiety. Risau sangat dengan mimpi-mimpi dia tu. Jadi inilah yang kita kena faham. So kita perlu fahami hadis ini, fahami konteks hadis ini dan kita kena sebarkan pada masyarakat. Naam. Fa'in ru'a ru'ya hasanah, dan kalau dia nampak mimpi yang baik, kalau mimpi tu bagus, apa pula dia punya adab? Adabnya lah fal yubshir wala yukhbir illa man yuhib. Ini dia adab dia, iaitulah kalau dia lihat dia mimpi yang baik, maka hendaklah dia beri khabar gembira itu dan janganlah dia ceritakan pada sesiapa pun. Maksudnya kita cerita tu pada orang yang kita rapat sahaja, orang yang kita sayang, ahli keluarga kita, isteri kita ataupun ayah kita, ibu kita, yang kita percaya, yang dia tidak akan khianat pada kita. Itulah contohnya kisah Nabi Yusuf AS. Bila Nabi Yusuf AS dia mimpi nampak benda-benda yang menakjubkan dia. Contohnya 12 planet kan tunduk sujud pada dia, menghormati dia. Jadi dia cerita pada Nabi Yaqub AS, dan Nabi Yaqub kata apa? Kau jangan cerita ni pada abang-abang kau. Kan jangan cerita ke adik-beradik engkau yang lain. Sebab apa? Takut dia boleh dengki. Nampak tak? Sebab adik-beradik dia yang lain dengki kat dia. Yang hanya yang menyayangi dia dua orang ni saja, Nabi Yaqub dan adik dia Bunyamin. Adik dia Bunyamin sahaja adik dia yang sayang kat dia kan. Jadi ini kita kena faham. So tak payah cerita kat orang, tak payah buat konten, tak payah buat video, tak payah buat live FB cerita pasal mimpi kita. No need. Tak perlu. Okay, teruskan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa ketika Rasulullah SAW mengadu sakit, baginda bacakan muawwizat ke atas dirinya sendiri dan meniup pada badannya. Ketika sakitnya semakin berat, maka aku bacakan muawwizat ke atasnya dan menyapu badannya dengan kedua-duanya mengharapkan keberkatannya. Ini hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW juga melakukan tiupan. Nabi baca muawwizat, al-qalaqil, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, pada diri baginda sendiri, dan baginda meniup, iaitu dia tiup pertapak tangannya, yanfus, gitu. Ini cara kaedah yang nafsu, an-nafsu tadi, dahan yang sedikit. Kemudian Nabi baca 3 kul dan Nabi sapu pada badannya. Jadi kaedah ini kaedah sunnah. Jadi tiupan dalam ruqyah, meniup, baca-baca ayat, tiup-tiup ni adalah sunnah. Jangan kata ni bid'ah ke apa ke, tak ada. Dia bukan bid'ah. Dia dilakukan oleh Nabi. Benda yang dibuat oleh Nabi bukan bid'ah. Naam. Okey, teruskan. Apabila ada ahli keluarga yang sakit, daripada Aisyah radhiyallahu anha juga. Daripada Aisyah
radhiyallahu anhu juga berkata, apabila ada ahli keluarganya sakit, Rasulullah SAW pernah meniup padanya dengan dibacakan Al-Muwawizat. Maka apabila baginda menghadapi kesakitan yang membawa kepada kewafatannya, aku pun meniup padanya dan menyapu tubuhnya dengan tangannya sendiri kerana adanya keberkatan yang lebih besar pada tangan baginda berbanding tanganku sendiri. Okey, bila Nabi SAW sakit, Aisyah yang baca dan tiup. Yang baca dan tiup kepada Rasulullah ialah Aisyah. Cuma Aisyah dia tiup pada tapak tangan Nabi. Sebab tangan Nabi ada keberkatan. Jadi itu je beza dia. Okey. Jadi boleh kita tiup kepada tangan orang lain, kepada tangan pesakit, pada tubuh pesakit. Boleh, tak ada masalah. Ya, sama ada pesakit dia sapu sendiri ataupun kita yang sapukan, tak ada masalah. Sebab ada petunjuk daripada hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Aisyah. Inilah namanya sunnah taqririyah, sunnah yang Nabi approve. Nabi verify benda tu. Nabi tak larang. Dia tengok Aisyah buat dan Nabi tak kata, Nabi tak larang pun. Okey. Lepas tu daripada Aisyah radhiyallahu anha lagi, teruskan. Ketika Nabi SAW berada di tempat tidurnya pada setiap malam, baginda akan mengumpulkannya kedua-dua tangannya, kemudian meniup pada kedua-duanya dan membaca Qul a'udzu birabbil, apa ni ustaz? Kecil. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian baginda menyapu keseluruhan tubuhnya mana yang terdaya dengan kedua-dua tapak tangannya, bermula daripada kepala dan wajahnya dan sebahagian jasadnya. Baginda melakukan demikian sebanyak 3 kali. Baginda Nabi SAW, Nabi bacakan suratul Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas, dan Nabi tiup pada tapak tangannya. Maksudnya Nabi secara kronologi dia, yang Nabi buat ialah Nabi kumpulkan kedua-dua tapak tangan, jama'at kaffai. Nabi kumpulkan beginilah macam berdoa. Okay? Nabi kumpulkan begini, kemudian summa nafatha fihima. Kemudian Nabi tiup dulu baru baca. Nabi kumpulkan tapak tangan begini, kemudian Nabi tiup macam tu, dan faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya Nabi bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, surah An-Nas. Dia kumpul tapak tangan, tiup, baca. Tiup, baru baca. Lepas tu sapu. Sapu daripada kepala, muka dan seluruh badan mana yang sampai. Okay, mana yang sampai oleh tangan. Summa yamsahu fihima, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Kemudian Nabi ulang perbuatan tersebut, yaf'alu zalika salasa marrat. Nabi buat 3 kali. Nabi ulang benda yang sama 3 kali. Ini sunnah. Okey. Jadi kita boleh nasihatkan, boleh berikan tips ini, sunnah ini kepada pesakit kalau dia ada masalah, khasnya gangguan ketika tidur. Ini banyak orang ada masalah ini. Masalah tak boleh nak tidur, selalu mimpi buruk, selalu kena kacau masa tidur dan sebagainya. Jadi inilah yang kita baca. Okey. Baik, teruskan lafaz at-tuflu. Tadi lafaz an-nafsu. Okey, dalil adanya perkataan an-nafas ataupun an-nafsu itu di dalam hadis. Sekarang pula kita lihat apakah dalil perbuatan at-tuflu pula. Okey, teruskan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW ketika ada seseorang mengadu kepadanya tentang sesuatu penyakit atau mempunyai penyakit seperti ulcer atau ruam atau luka, maka baginda berkata kepada jarinya begini, Sufyan, iaitu perawi hadis, meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya dengan membacakan, dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan alio sebahagian daripada kami, disembuhkan penyakit kami dengannya, dengan izin Tuhan kami. Nah, ini perbuatan sunnah, iaitulah meruqyah dengan meruqyah dengan tanah. Ini yang banyak orang tak buat. Saya pun tak pernah buat. Okey. Sebab Nabi SAW biasa Nabi dalam hadis ini Nabi buat apa? Nabi
bila merawat seseorang yang mengadu ada ulcer. Ulcer ni namlah ni. Namlah ni macam apa sahaja penyakit yang berkaitan dengan kulit. Ruam ke, gatal-gatal ke, dan sebagainya. Maka Nabi apa Nabi buat? Nabi SAW bi isba'ihi hakaza. Nabi angkat dari telunjuk begini, kemudian Nabi sabbabatahu bil ard. Nabi calitkan dengan tanah. Okay, Nabi calitkan jari itu dengan tanah, dan Nabi pun baca apa? Jampi ataupun ruqyah yang lafaznya bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ini lafaz dia. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Okey, ada lafaz tu dalam teks Arab ni, Boleh hafal kalau nak hafal. Boleh amalkan sebab ini sunnah. Okey, untuk merawat penyakit yang berkaitan dengan kulit, ruam ke, luka ke, ni kaedah dia. Jadi ruqyah dengan tanah juga dia benarkan, ataupun kias kepada bahan-bahan lain. Maksudnya boleh ruqyah pada apa-apa bahan yang kita gunakan sebagai sebagai medium untuk rawatan, misalnya air, ruqyah pada air, ruqyah pada makanan misalnya, ataupun kalau kita rawat dengan ataupun kita balut dengan kain, kita ruqyah pada kain, balutan luka tu, bandage ke plaster, boleh, tak ada masalah, boleh. Sebab itu ruqyah ni luas praktisnya, praktikal ruqyah ni sangat meluas. Cumanya dia tidak adalah unsur-unsur mistik. Ini sekejap lagi dia kata, tanah ni jin tak sukalah, apalah, sebab dia lawan pada api, sebab iblis daripada api, manusia. Tak payah cerita benda-benda mistik. Melainkan Nabi cerita. Kalau Nabi kata, sebab jin tak suka tanah, okeylah, kita boleh ambil itu sebagai ini face value. Tetapi kalau Nabi tak sebut apa-apa pun, Nabi cuma amalkan benda tu. Nabi guna tanah, Nabi guna air, Nabi guna bahan-bahan. Jadi kita just ambil sebagai face value. Itu je, face value. Apa maksud face value? Zahir saja. Ambil zahirnya. Tak payah bincang. Apa kelebihan tanah tu. Sekejap lagi adalah kata, tanah tu mesti tanah merah lah, tak boleh tanah gambut lah. Jangan buat kaedah-kaedah yang merepek. Baik, teruskan. Al-Hafiz Ibni Hajar mengatakan ayat dengan ayat sebahagian daripada kami menunjukkan dalil bahawa baginda melakukan atuf ketika membaca ruqyah. Atuflu ludah yang dengan air liur banyak. Itu maksud atuflu. Atuflu ni dia banyak keluar air liur. Maksudnya Nabi ambil tanah tu, Nabi ludah dengan air liur yang banyak. Sebab tu Nabi sebut biriqati ba'dina, dengan air liur kami. Dengan air liur sebahagian kami, maksudnya segolongan kami. Okay? Kami ruqyah orang ni, ataupun kami ruqyah penyakit ni dengan air liur kami. Dan Nabi guna air liur. Sebab itu jangan takut dengan air liur dalam ruqyah. Alhamdulillah lah, setakat ni bila saya ruqyah orang guna air liur kan, kita ludah pada air ataupun pada bahan-bahan kita bagi, tak adalah, alhamdulillah setakat ni tak ada komplain kata infection ke apa ke, tak ada. Cuma zaman-zaman COVID ni lah, zaman-zaman COVID ni kita kena hati-hati sikit lah. Saya tidak syorkan kaedah tiupan ataupun ludahan ni khasnya kepada orang luar, kepada pesakit. Kalau diri sendiri tak apa, untuk diri kita, ahli keluarga kita tak apalah, ya. Tapi untuk orang lain, pesakit-pesakit, jangan buat lah. Takut nanti merebak jadi COVID dan sebagainya. Jadi kaedah ini, sekali lagi saya ulang, ketika zaman pandemik ni, zaman wabak ni, jangan gunakan. Okey, boleh guna kaedah lain lah yang tak perlu gunakan air liur. Okey, teruskan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah disebutkan dalam bab 4 sebelum ini turut mengandungi lafaz atuflu. Maka mereka pun bersetuju dengan, tak nampak arrow. Okey. Untuk memberi upah beberapa ekor biri-biri. Lalu dia pun pergi dengan meludah padanya dan membacakan padanya surah Al-Fatihah. Dan dia pun sembuh seperti orang yang terlepas daripada ikatan.
Iaitulah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dia ruqyah orang Badui itu kan. Yang dia ruqyah dengan Al-Fatihah, dia pun gunakan at-tuflu, iaitu lafaz famtalaqa yadfulu alaih. Yadfulu alaih ni maka dia meludah padanya. Meludah orang tu. Dia ludah pesakit tu, maksudnya tempat yang luka ataupun tempat yang kena gigitan tadi. Okey. Kalau tempat kena gigitan sengat, lebah ke, semut ke, kalajengking ke, ular ke, kita ludah pada tempat yang disengat dan kita bacakan suratul Fatihah. Nah, jadi ini dalil bahawa adanya lafaz an-nafas dan juga at-tuflu, dan adanya dalil amalan dengan an-nafsu dan juga at-tuflu. So, tidak ada keraguan. Jangan ragu-ragu lagi. Ludahlah kan. Cuma bila melibatkan orang luar, melibatkan orang lain, masa zaman COVID ni jangan buat sebab takut ada jangkitan, itu sahaja. Okay, kalau kata dah semua dah vaksin 2 dos, tafadhal. Kalau sanggup tak takut dengan risiko tu, silakan. Tapi setakat ni pengalaman saya sebelum COVID apa semua ni, alhamdulillah tak ada apa-apa komplain jangkitan apa, tak ada. Okey, dan memang kaedah ludahan ni memang mujarab untuk orang yang, kalau kita rawat orang yang kena rasuk dan sebagainya, bila kita tiup pada pesakit, dia akan menunjukkan reaksi yang sangat ketara, secara zahir. Nah, baik, saya minta orang lain untuk bacakan subtopik seterusnya, kaedah jampi dan mentera. Okey, terima kasih saudara Syahrizan. Saya jemput pelajar lain untuk baca. Tafadhal. Silakan. Ya, kita ada 11 orang pelajar yang hadir sekarang ni. Terus silakan, siapa-siapa yang nak baca. Tafadhal. Muhammad Azhar, silakan. Ya, silakan. Mic dah connect dah. Mic dah sambung ataupun dah join audio dah. Ya. Baik. Ya, Muhammad Azhar, boleh baca? Ada masalah ke? Tak boleh dengar. Mungkin ada masalah dengan mikrofon ataupun okey, tak apa, kita bagi peluang pada pelajar lain. Sementara tak apa, Encik Azhar boleh tunggu, nanti ada peluang nanti insya-Allah boleh teruskan. Okay, saya bagi pada ni Hanzalah. Kita bagi pada Cik Hanzalah dulu. Silakan. Kaedah jampi dan mentera. Kaedah jampi dan mentera di sini bermaksud menggunakan jampi serapah atau mentera yang berisi ayat-ayat yang tidak dipahami atau kabur maknanya dan bercampur dengan unsur-unsur meragukan seperti menyebut nama-nama orang atau objek, jin, hantu dan sebagainya yang menjurus kepada kesyirikan. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, ruqyah yang dimanatkan oleh syarak hanyalah ruqyah, iaitu jampi yang tidak mengandungi unsur syirik dan khurafat. Ia mestilah dalam bahasa yang difahami, tidak semestinya dalam bahasa Arab.
Antara sebab mengapa ulama menetapkan syaratnya mestilah dalam bahasa yang difahami ialah untuk mengelakkan kesamar-samaran dan syubhat yang dikhawatiri bercampur aduk dengan kalimat-kalimat yang syirik. Okay, teruskan. Telah tersebar satu ajaran yang pernah diceritakan kepada saya oleh seorang kenalan tentang seorang guru agama yang mengajarnya beberapa bacaan untuk diamalkan sebagai kaedah untuk menjadi pandai mengubat. Saya meminta dia menunjukkan apakah ayat-ayat tersebut, dan setelah diteliti, ayat-ayat yang disuruh agar dijadikan wirid tersebut tidaklah datang daripada mana-mana ayat Al-Quran maupun hadis, tetapi merupakan susunan perkataan yang bercampur baur dan sesetengahnya tidak difahami, walaupun terdapat ayat seperti basmalah yang nama Allah ada disebutkan, tetapi itu bukanlah jaminan bahawa sesuatu jampi itu benar. Baik. Ada pengalaman saya sendiri, ada seorang sahabat saya pernah tunjuk pada saya kertas tersebut mengandungi lafaz-lafaz doa ataupun jampi-jampi yang mana bila saya baca dia bercampur-campur, ada perkataan Arab, tapi lepas tu ada pula diguna huruf Arab, guna huruf Arab tetapi tidak ada maksud. Tak ada maksud, maksudnya perkataan apa tu. Jadi itulah antara contoh jampi yang tidak syar'i, yang tidak difahami, walaupun guna huruf hijaiyah, walaupun guna huruf alif bata. Kan contohnya dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kan kalau kita tengok betul-betul dia tulis Bismillah, kadang ada lam tak cukup ataupun ada lam tambahan. Ada lam tambahan. Dia dia tambah huruf yang lain. Contohnya mim lebih daripada satu. Dia tambah mim ha. Dia tulis huruf tu berulang-ulang kali kadang-kadang. Lepas tu dia tulis lagi ayat Quran yang lain. Jadi ini adalah syubhat, ini adalah benda yang campur baur yang mana tidak syar'i, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi sebab itu kita perlu berhati-hati. Sebab itu saya nasihatkan pada kawan saya, jangan percaya. Walaupun title, ini kena faham, walaupun title orang yang bagi ilmu, so-called ilmu itu ialah ustaz ataupun ustazah, jangan percaya kalau dia gunakan kaedah yang sedemikian. Okey, Encik Anzalah, Encik Azhar mungkin dah bersedia. Encik Azhar boleh rehat sekejap. Encik Azhar kita dah bersedia. Silakan. Okey, baik. Dengar tak? Okey, teruskan. Ada saja mantra. Okey, ada sahaja mantra atau jampi Melayu yang menyebut kalimah syahadah seperti yang dicatat oleh seorang pengkaji. Ini nak baca ke mantra ni Ustaz? Tak apa, baca je. Okay. Ini adalah mantra yang berkuasa, mantra 190. Bukan mantaraku, tetapi mantara semua yang mematikan. Pemusnah apa yang hijau dan buah yang membunuh. Sia-sialah jika aku jampi engkau agar keluar dari tubuh ini. Jangan turuti, dan aku akan melaknatmu dengan laknat. Bapa mentera ini dengan nama Allah. Baik, ini contoh jampi. Jampi yang digunakan oleh orang Melayu zaman dahulu, yang kalau kita perhatikan, dia ada campuran. Dia ada campur-campur. Campur maksudnya di sini ada perkataan bahasa Melayu yang mana kita faham, ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Sebagai contoh, mantra 190. Apa maksud mantra 190? Perkataan Melayu, kita tahu 100 apa maksud dia, 90 apa maksud dia, tapi mantra 190 bukan mantra aku, tapi mantra semua yang mematikan. Contohnya. Jadi, kita tak faham apa sebenarnya yang hendak dimaksudkan. Itu maksudnya jampi yang samar, jampi yang tidak jelas. Okey? Kemudian dia mesti ada dalam setiap jampi itu, dia akan tambah nama-nama yang Islamik. Contohnya nama Nabi Muhammad. Kadang-kadang dia guna nama malaikat Jibril lah, malaikat Israfil lah. Kadang-kadang dia guna nama macam contoh jampi ni dia guna nama Nabi Isa dengan laknat Isa. Lepas tu dia kaitkan pula kononnya Nabi Isa bapa mantra ni ataupun pengasas mantra ni. Jadi macam-macam campur aduk yang dibuat untuk camouflage, untuk menunjukkan benda ni Islamik. Itulah masalahnya. Kalau kita kaji apa nama budaya ataupun
ilmu magic orang Melayu zaman-zaman dulu kala, kita akan nampak betapa zaman dahulu disebabkan mungkin sebab kejahilan, mungkin sebab jahil, ataupun mungkin sebab zaman dahulu orang Melayu dia susah nak pisahkan adat lama dengan agama. Bila Islam datang, dia masih nak jaga budaya tu, cuma dia tidak ada boundaries, tak ada sempadan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay? Kita tidak menentang adat budaya Melayu, tak. Maksudnya adat dan budaya yang baik tak apalah. Okay? Teruskan. Contohnya makan nasi ke, makan pakai tangan tu adat Melayu, adat kan. Pakai songkok ke, pakai tengkolok ke, ataupun pakai baju Melayu, itu semua adat yang baik, yang adat yang tidak bercanggah dengan syarak. Tapi bab jampi-jampi ni, sebahagian orang mereka susah nak tinggalkan sebab dah jadi biasa. Kebiasaan mereka dah biasa dengan jampi serapah Melayu, dan disebabkan oleh sokol pengalaman tajribat kan. Dia dah ni jampi ni dia mujarab. Okay? Dah lama dia amalkan nenek moyang kita. Kenapa nak tinggalkan? Jadi unsur ataupun sentimen-sentimen begini yang menyebabkan mereka enggan hendak membuang benda-benda ni. Dan lebih-lebih lagi bila ditambah dengan perkataan-perkataan Arab ataupun ayat-ayat Quran, lagilah menguatkan keyakinan dia. Apa salahnya jampi ni? Dia tanya pada kita balik kan, zaman sekarang pun ada, saya pun satu kena kecam. Ada geng-geng yang masih lagi taksub dengan benda-benda ni. Dia kata, ustaz ni tak tahu ke dalam tu ada ayat Quran, apa salahnya? Ada nama Allah, ada nama Muhammad, ada nama Islam, nama malaikat, apa salahnya? Ini ilmu Allah ni luas. Itu dia kata. Hujah ilmu Allah ni luas. Kan? Jadi kita perlu jelaskan pada masyarakat, okey, ini adalah jampi yang tidak syar'i. Naam. Okey, teruskan. Lihatlah bagaimana cara cacah merbahnya jampi di atas yang mencampur adukkan elemen syirik dengan sebutkan nama Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk mengaburi deria manusia dan memalingkan manusia dari kebenaran. Ramai orang yang tertipu dan terjebak dengan hilah sebegini. Tidak syak lagi ia adalah permainan iblis dan kuncu-kuncunya untuk menyesatkan anak Adam, memperelok dan memperindah maksiat serta kekufuran hingga ia nampak baik dan cantik. Disangkakan kebenaran tetapi kebatilan yang terselindung di sebalik tirai yang hitam. Apapun alasan untuk menghalalkan penggunaan jampi serapah yang tidak menepati syarak tidak boleh diterima. Telah panjang lebar kita jelaskan sebelum ini bahawa ruqyah hanyalah boleh dilakukan tanpa adanya unsur syirik. Jika ada unsur syirik, maka ia bukanlah kaedah rawatan yang dibenarkan oleh Islam. Seperti mana disebutkan dalam satu asar daripada Yahya bin Sa'id daripada Amrah, bahawa Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anhu dan dia mengadu kesakitan, dan ada seorang wanita Yahudi sedang menjampinya. Maka kata Abu Bakar, jampilah dia dengan kitabullah. Baik, nampak hadis ini asar daripada Yahya bin Sa'id tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dia mengadu sakit. Siapa sakit? Wahiyat tashtaki, iaitu Aisyah, dia mengadu dia sakit. Aisyah dia mengadu dia sakit, dan seorang wanita Yahudi, nampak tak? Bukan orang Islam, bukan wanita Islam, tapi wanita Yahudi, tarqiha, iaitu meruqyahnya. Meruqyah siapa? Meruqyah Aisyah. Okey, kata Abu Bakar, irqiha bi kitabillah, ruqyahlah dia dengan kitabullah. Maksudnya ruqyah dengan ayat Quran. Jangan ruqyah gunakan jampi Yahudi. Nampak tak? Jadi, okey, dua persoalan dan perbahasan di sini. Yang pertama, bolehkah tidak orang agama lain selain Islam, orang Yahudi ke, Kristian ke, Buddha ke, Hindu, boleh tak mereka menjampi orang Islam? Jawapan dia boleh. Tetapi dengan apa yang diruqyahkan, dengan apa yang dijampikan, ia mestilah menggunakan Quran. Tak boleh guna jampi daripada Taurat ke, ataupun daripada kitab-kitab Hindu ke, kitab Buddha, tak boleh. Dia mesti gunakan Quran, walaupun dia agama lain. Sebab menunjukkan Abu Bakar tidak menyanggah wanita Yahudi itu. Dia cuma kata, kau jampi pakai jampi dengan Quran. Dia tak larang pun wanita Yahudi itu menjampi, tapi dia cuma suruh jampi dengan ayat Quran. Jangan jampi gunakan ayat-ayat yang lain. Maka kata Muhammad, iaitu perawi hadis,
dan dengan inilah kami ambil, iaitu tidak mengapa dengan jampi yang menggunakan Al-Quran dan zikir pada Allah, adapun apa yang tidak diketahui kalamnya, iaitu perkataannya tidak difahami, maka tidak patut dijadikan sebagai ruqyah. Okey, tidak patut dijadikan sebagai ruqyah. Muhammad di sini bermaksud Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, iaitu salah seorang perawi kitab Muwatta Imam Malik dan juga salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Okey. Baik, teruskan kaedah scanning, diagnosis. Teruskan. Kaedah scanning ataupun diagnosis. Kaedah ini bertujuan untuk mengimbas atau mengesan kehadiran makhluk halus dalam tubuh badan pesakit. Teknik imbasan dilakukan oleh perawat dengan meletakkan tangan dan menyentuh badan pesakit atau memicit pada bahagian tertentu seperti celah jari, antara ibu jari dan jari telunjuk untuk mengesan keberadaan makhluk halus dalam badan. Teknik imbasan ini juga kadang-kadang dilakukan tanpa sentuhan, melainkan dengan cara perawat meletakkan tapak tangan hampir dengan tubuh pesakit yang disertakan bacaan ruqyah. Kadang-kadang scanning ni ada orang guna macam-macam kaedah. Dia kadang-kadang dia tekan ibu jari, kadang dia pegang kepala, kadang dia pegang tangan, dia pegang macam-macam lah bahagian tubuh badan, pegang sendi dan sebagainya. Kemudian ada yang dia tak sentuh pun sakit, tapi dia sekadar guna tangan begini. Dia macam dia rasa pakai tapak tangan, dia rasa macam ada panas-panas, ini ada benda ni, kan. Jadi kaedah ni yang disebut sebagai scanning. Scanning yang dimaksudkan di sini lah scanning menggunakan kaedah-kaedah ni, sama ada dipegang tubuh orang tu, dia pegang tangan ke, pegang nadi ke, dia ada 7 ekor jin dalam tubuh orang ni, contohnya. Dia buat tangan gini, dia rasa ada jin dalam tubuh awak ni, kemungkinan ada 5 ekor, kan. Dia boleh scan. Jadi ini yang dimasukkan dengan scanning. Okey, teruskan tindak balas pesakit. Tindak balas pesakit seperti mengerang kesakitan, meronta-ronta meminta dilepaskan atau berlaku perubahan suara pesakit kepada suara orang lain. Selepas dilakukan imbasan tersebut menunjukkan kewujudan makhluk halus dalam tubuh badan pesakit. Penulis suka untuk berkongsi pandangan tentang amalan ini. Sebenarnya amalan scanning ini agak popular dan biasa dilakukan, dan ramai orang yang meminta untuk dilakukan hal ini terhadap mereka walaupun tidak mengalami apa-apa penyakit yang ganjil. Kadang-kadang dia tak sakit apa pun saja. Ustaz boleh tak scan saya, Ustaz? Ini biasa. Saya jumpa orang macam ni. Ustaz boleh scan tak? Ustaz boleh kesan tak? Ada tak makhluk halus kat saya? Saya minta Ustaz scan saya. Saya kata, apa? Kau sakit ke? Soalan saya, awak sakit ke? Kenapa nak kena scan-scan ni? Kalau melainkan, kalau awak ada rasa benda-benda yang ganjil, benda-benda inilah gangguan, dan kita scan, bermaksud di situ kita baca ruqyah, kita baca ayat Quran, dan ada kesan ataupun reaksi yang ganjil. Itu scanning, istilah je lah, kan? Scanning yang dibenarkan. Kita tak tahu ada ke tak ada, kan? Ada apa benda dalam badan awak ni, ataupun ada tak masalah gangguan ke apa, kita ruqyah lah. Baca Quran. Cuba baca Quran, cuba bacakan muawizat ataupun ayat kursi, cuba tengok ada reaksi tak. Misalnya bila kita baca ayat kursi, tiba-tiba muntah, kan? Ataupun bila baca ayat kursi, tiba-tiba meraung, tiba-tiba menangis. Nampak ada simptom gangguan. Ini gangguan ni. Kan, apa pasal pula bila baca Quran tiba-tiba nak meraung, kan? Jadi ini kita kata scanning lah. Istilah scanning yang dibenarkan. Tapi scanning yang dimaksudkan tadi, scanning guna tangan macam ni, kan? Dia tak pegang, dia tak sentuh, tak baca apa-apa. Ataupun dia mungkin baca sesuatu tapi tak dengar. Kan? Kita tak dengar apa dia baca. Dia just buat tangan begini, ataupun dia buat atas kepala macam ni, kan? Dia buat macam ni. Dia rasa ada tak makhluk halus dalam tubuh orang, contohnya. Jadi itu yang dimasukkan. Okey, teruskan. Jika pengamalnya mendakwa, bahawa dia boleh mengesan kehadiran jin hanya dengan melihat pesakit, dan boleh pula mengetahui jumlah jin dalam tubuhnya dengan tepat dan pasti, maka ini adalah batil dan tiada asal daripada agama Islam. Bagi contoh, si perawat akan memandang muka pesakit dan mengatakan dalam tubuh awak ada 5 ekor jin. Maka ini adalah dusta kerana tidak mungkin mana-mana manusia boleh melihat jin dalam rupa yang asal. Hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu.
Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dan Allah tidak memperlihatkan perkara yang gaib kecuali kepada para rasul yang terpilih sahaja. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib. Maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada siapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya, untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasinya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Maka ini adalah dalil yang jelas dan sahih bahawa tidak ada manusia yang diberikan keistimewaan untuk melihat keberadaan makhluk jin dengan mata kasar dan dalam rupa mereka yang asal, kecuali jika jin itu menjelma menjadi suatu makhluk yang manusia boleh lihat. Misalnya dalam hadis yang menceritakan tentang pengalaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menangkap jin yang mencuri makanan yang telah disebutkan sebelum ini, dan juga hadis tentang anjing hitam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu bunuh anjing hitam yang memiliki 2 titik kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Ini tentang isu melihat jin. Kalau perawat tu dia mendakwa, dia tahu keberadaan jin dan bilangan jin dalam tubuh orang tu, maka ini adalah pendustaan yang nyata, saya kata. Sebab apa? Macam mana dia tahu? Okey. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada mana-mana perawat manusia biasa yang boleh tahu benda gaib, yang boleh melihat jin dalam rupa yang asal. Okey, sama ada melihatnya secara mata kasar ke mata batin ke. Okey, melainkan kalau jin tersebut menjelma. Okey, menyerupai sesuatu. Misalnya dalam hadis ini Nabi kata alaikum bil aswadil bahim zil nuqtatain fa innahu syaitan. Nabi kata berhati-hatilah kamu ataupun hendaklah kamu membunuh anjing hitam yang memiliki 2 titik, yang ada 2 titik pada kepalanya, sebab itu adalah syaitan. So kalau jumpa anjing hitam ada 2 titik kat sini, itu syaitan, bunuh. Jadi boleh membunuh syaitan dalam bentuk begitu, dia fizikal. Bila syaitan ataupun bila jin dia menjelma dalam bentuk haiwan dan dia bentuk fizikal lah, kita boleh lihat dia, kita boleh nampak dia. Okay? Tapi kalau dia dalam bentuk yang asal, bentuk yang asli, kita tak nampak sebab di alam dia, di alam jin, kita tak nampak dia di alam dia. Jadi bila ada jin dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, merasuk manusia, mengganggu manusia, mereka dalam bentuk yang gaib, bentuk asal. Jadi kita tak tahu, kita tak nampak. So bila ada perawat dia claim, oh awak ni ada sekian-sekian saka lah, awak ni ada masalah, tanpa berdialog dengan jin tersebut ataupun tanpa berlakunya ruqyah dan reaksi pesakit. Maksudnya pesakit tak cakap apa-apa. Maksudnya pesakit tu tak kena rasuk ataupun pesakit tu dia tidak ada reaksi diganggu oleh jin. Tiba-tiba perawat kata awak ni ada saka. Tiba-tiba kan awak ni ada saka. Mana awak tahu? Mana awak tahu? Awak siapa? Awak Tuhan ke? Awak malaikat ke? Awak nabi ke? Macam mana awak tahu? Jadi benda-benda begini sekarang ini saya risau ni, saya sangat khawatir, sangat risau. Orang-orang macam ni berleluasa dah sekarang. Berleluasa. Dah macam tak ada kontrol lah. Macam cendawan tumbuh lepas hujan. Dia berleluasa. Dia sangat ramai orang ni. Jadi ramai orang awam yang jahil, yang terikut-ikut, yang percaya, yang terpedaya. Ya, ada yang sanggup bayar beribu-ribu ringgit semata-mata percaya orang ni dia boleh nampak benda gaib, dia boleh nampak jin, dia boleh tangkap jin, dia ada kebolehan, dia ada kasyaf, dia ada gift kan, dia ada karamah kan, dia ada ilmu. Jadi sebab itu saya punya kempen saya kata pada orang, tidak ada manusia biasa yang ada kelebihan begini yang dia boleh belajar, melainkan karamah, betul-betul karamah Allah bagi pada orang soleh, pada orang yang beriman. Itu cerita lain. Ini you claim you belajar, awak dapat ilmu ni daripada wali, awak dapat ilmu. Karamah bukan ilmu. Karamah bukan ilmu. Karamah tidak boleh dipelajari. Karamah ni pemberian Allah Ta'ala tanpa disedari. Itu dia.
Karomah tidak boleh dipelajari. Ia bukan ilmu yang boleh dipelajari, tetapi ia adalah anugerah Allah yang tidak boleh dipelajari. Nah, teruskan. Maka tidak syak lagi. Maka tidak syak lagi jika seseorang perawat mengaku melihat jin dalam rupa sebenar. Bahkan boleh pula mengira dengan tepat dengan jin yang berada dalam badan seseorang. Maka sesungguhnya dia telah berdosa dan tidak boleh dipercayai. Kerana kata Al-Syafi'i, siapa yang mendakwa bahawa dia boleh melihat jin dalam rupa yang asal, kami batalkan persaksiannya kecuali jika dia seorang Nabi. Namun, sekiranya seorang perawat tanpa mengaku bahawa dia boleh mengetahui alam gaib atau melihat jin dan dia membacakan ruqyah terhadap pesakit dan tak semena-mena pesakit tersebut meracau atau meronta atau muntah atau apa saja simptom yang menunjukkan kebarangkalian adanya jin dalam tubuhnya, maka ini tidaklah mengapa. Perawat tersebut tidak pula mengetahui bilangan jin atau tidak mempunyai apa sahaja yang disebutkan oleh jin jika dia bercakap. Ini saya kata tadi, kalau perawat tu dia ruqyah orang, dia ruqyah pesakit, tiba-tiba ada reaksi, ada petanda, simptom gangguan jin dan dia berkata, oh ini gangguan jin, ada jin dalam tubuh orang ni, itu tak mengapa. Itu tak apalah, betul lah tu. Tapi kalau dia claim, oh ada jin, oh ada 5 ekor tiba-tiba, dia tahu pula ada berapa ekor, ini yang tak boleh. Okey, sambung. Tetapi sayangnya pada hari ini amat ramai manusia yang terpedaya dan tertipu oleh para perawat yang sewenang-wenangnya mempercayai tutur kata jin yang merasa tubuh si sakit. Jika jin memberitahu mereka bahawa si fulan telah menghantar sihir kepada si sakit, perawat tersebut pun lantang percayai dan memberitahu pesakit siapakah yang telah menyihirnya. Walhal kemungkinan besar jin tersebut hanya menipu dan cuba mengganggu perhatian manusia daripada usaha berubat. Sebaliknya mengajak kepada permusuhan, buruk sangka dan dendam kesumat. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Azhar. Baik, itu saya katakan, berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Jin syaitan ni, mereka punya misi, goal ataupun matlamat mereka ialah untuk memporak-perandakan kehidupan manusia. Antara sebab kenapa jin ni dia suka buat cerita, contohnya, oh orang ni sihir awak, orang ni yang hantar, aku ni dihantar. Ni hati-hati. Bila antum merawat mana-mana pesakit kerasukan misalnya, dan bila dia ruqyah, jin tadi dia bercakap, jin itu dia berkomunikasi dan dia bagi tahu, aku ni dihantar. Berhati-hatilah kamu. Antum hati-hati. Sebab apa? Jangan percaya apa dia cakap. Jangan percaya. Jangan ambil jangan pedulilah. Jangan ambil tahu, tak payah dengar apa dia cakap. Sebab itu sangat-sangat bahaya. Sebab maklumat yang diberikan oleh jin ini, dia akan menyebabkan fitnah lebih besar. Antaranya lah dia akan menuduh, oh aku ni dihantar oleh, contohnya aku dihantar oleh si Ahmad. Ahmad mana? Ahmad jiran awak kan. Padahal Ahmad tak tahu apa-apa pun. Padahal Ahmad tak berdosa pun, tak ada salah apa pun. Tapi jin tu jual nama dia semata-mata apa? Untuk mewujudkan permusuhan, buruk sangka. Ini dosa besar. Awak kena rasuk, pesakit tu kena rasuk, tak ada dosa. Tak dosa. InsyaAllah. Kalau dia sabar, kalau dia kena rasuk, dia sabar, dia tenang, dia baik sangka pada Allah, dia tak buruk sangka kat orang lain, dia tak tuduh orang ni buat dia tak tuduh orang tu buat dia, insya-Allah dapat pahala. Dapat pahala besar. Tapi kalau dia percaya, oh orang ni yang sihir, dia dah buruk sangka kat orang, dia bermusuh, dia berdendam dengan orang tu, lagi berdosa besar. Sebab itu ini benda ni talbis. Talbis ni tipu daya. Tipu daya iblis. Dia nak memporak-perandakan kehidupan manusia. Sebab itu saya sangat tekankan bab tentang jin, bab tentang berdialog dengan jin, ruqyah ni, ia sangat-sangat penting. Ia sangat-sangat penting sebab berlaku kerosakan dalam masyarakat. Mungkin orang tak nampak sangat, mungkin benda ni tak selalu keluar dekat surat khabar ataupun dalam berita TV ke, tetapi pengalaman saya berurusan dengan manusia, subhanallah, ini masalah yang sedang berlaku. Dalam kita kata apa, di sebalik tabir, di sebalik media sosial. Media sosial ni yang baik-baik je lah, yang hebat-hebat, tapi benda masalah-masalah manusia ni ramai yang orang tak tahu.
Baik, saya jemput pelajar lain untuk membacakan subtopik seterusnya, iaitu kaedah tepukan dan satuan. Silakan. Cik Roslan. Okey, siapa nak baca? Silakan. Boleh unmute diri sendiri dan teruskan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah tepukan dan sapuan. Okey. Perawat akan menepuk atau menyapu tangannya atau kedua-duanya sekali pada bahagian tubuh pesakit. Kaedah ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW sendiri dan isterinya Aisyah radhiyallahu anha pernah membantu baginda melakukannya ketika baginda sakit penat. Bahawa Nabi SAW pernah meniup jampi pada dirinya sendiri ketika sakit yang membawa kepada kewafatan baginda dengan muawizat surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Apabila keadaan baginda semakin gering, akulah yang meniup yakni jampi terhadap baginda. Dan aku sapukan dengan tangan-tangan baginda sendiri pada dirinya kerana keberkatan ayat-ayat tersebut. Begitu juga dengan kaedah menepuk. Terdapat dalil tentang perbuatan ini. Daripada Uthman bin Abi Al-As, dia berkata, Rasulullah SAW telah menugaskan aku ke Taif dan pada suatu ketika sesuatu telah ditunjukkan di dalam solatku hingga aku tidak tahu apa yang aku baca dalam solat tersebut. Apabila aku melihat perkara tersebut, aku pun pergi kepada Rasulullah SAW lalu baginda bertanya, adakah engkau anak Abi Al-As? Aku pun menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda berkata, apa yang berlaku padamu? Jawabku, wahai Rasulullah, sesuatu telah muncul di dalam solatku hingga aku tidak tahu apa yang kubacakan dalam solatku. Kata baginda, itulah syaitan yang menghampirimu. Lalu aku pun mendekati baginda dan aku pun duduk di atas permukaan dua kakiku dan baginda pun menepuk dadaku dengan tangannya dan baginda meludah mulutku seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah. Baginda melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian baginda bersabda, teruskanlah dengan kerjamu. Maka kata Uthman, demi hidupku aku mengira bahawa aku tidak pernah menghidapinya selepas itu. Baik, hadis Uthman bin Abi Al-As ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah meruqyah, pernah menjampi sahabat yang diganggu syaitan. Sebab itulah ruqyah ni dia boleh digunakan untuk apa sahaja masalah, sama ada penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Ya, penyakit jasmani macam tadi kan, Nabi sakit, Nabi tiupkan pada tangannya al-muawwizat, Nabi sapu pada badannya. Nabi tak kena rasuk pun, Nabi tak kena sihir pun, tapi Nabi baca untuk kesihatan dirinya. Kemudian Nabi pernah ruqyah orang yang sahabat yang diganggu oleh syaitan. Jadi untuk gangguan jin, gangguan makhluk halus ke ataupun gangguan penyakit-penyakit fizikal, gigitan binatang ke, demam ke, ain ke, kita boleh ruqyah. Semua kita boleh ruqyah. Jadi tidak ada masalah. Sebab apa? Sebahagian orang dia salah faham. Dia kata, Ustaz, tidak ada dalil. Tidak ada dalil ruqyah untuk orang kena rasuk. Saya kata, apa dia? Ni hadisnya, ini dalilnya. Awak dah baca tak? Dah jumpa tak hadis ni? Dia tak pernah jumpa. Itu masalahnya. Dia cuma jumpa satu hadis. Apa dia? Hadis la ruqyata illa minal aini wal humma. Tidak boleh ruqyah kecuali untuk ain dan humma. Dia ambil hadis ni face value, kemudian dia jadikan sebagai istinbatul hukum. Dia istinbat hukum dulu situ. Dia kata, maka bermaksud ruqyah untuk gangguan jin ataupun sihir ni bid'ah, haram. Oh, pula dia jadi mufti. Jadi orang-orang begini, masalah gelojoh, terlalu gelojoh, baru belajar hadis kerat dua kerat, kemudian mereka hendak menghukum orang-orang yang sudah pun membaca hadis lebih banyak daripada dia. Ini ramai orang kita macam ni. Dia semangat lebih, dia over semangat. Jumpa satu hadis dia seronok kan, dia baca hadis tu. Maksudnya hadis ni menunjukkan ruqyah hanyalah boleh untuk ain dan namlah sahaja. Yang lain tak boleh. Jadi dia buat kesimpulan begitu.
Jadi salah. Jadi ini hadis ini menunjukkan bolehnya, harusnya, bahkan sunnahnya, sunnahnya meruqyah orang yang diganggu syaitan ataupun jin. Naam. Dan Nabi buat macam mana? Nabi buat apa? Nabi tepuk dada dia. Nabi tepuk fadaraba sadri biyadi. Maka baginda tepuk dadaku 3 kali. Nabi tepuk dadaku dengan tangannya. Fadaraba sadri biyadi. Nabi tepuk. Dan Nabi kata apa? Wattafala fi fami. Dan Nabi ludah dalam mulutnya. Ini kaedah ruqyah yang boleh kita amalkan, yang boleh kita gunakan dan agak mujarab, dia kata, agak berkesan. Saya pernah buat benda ni, kaedah ni, dan subhanallah, dia punya kesan tu memang jin tu memang keluar banyak. Memang dia akan muntah, dia akan keluar angin ataupun muntah. Bila kita buat, kita tiupkan, kita ruqyah dan kita hembus. Bukan macam CPR. Jangan salah faham. Saya tak buat CPR. Kita tak buat CPR bila bersakit. Kita cuma kita buat tufel. Kita tiup dalam mulutnya. Okey? Tapi sekali lagi saya pesan, zaman COVID ni jangan buat. Okey, zaman COVID ni jangan buat kaedah ni sebab risiko jangkitan virus. Sebab virus tu masih lagi berkeliaran di sekitar kita. So jangan buat dulu. Okey, kaedah ni. Dan Nabi sebut, Nabi dudah dalam mulutnya dan Nabi kata, ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah. Dan inilah perkataan yang kita biasa gunakan. Peruqyah yang syar'i, ramai yang gunakan perkataan ni, iaitu perkataan ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah. Bila kita yakin adanya gangguan jin dengan simptom-simptom yang ditunjukkan oleh pesakit, maka kita boleh gunakan perkataan ni sebab ia sunnah. Nabi sebut ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah, dan Nabi buat sebanyak 3 kali. Nabi tepuk, Nabi tiup mulut dia, Nabi sebut ukhruj aduwallah, Nabi buat 3 kali. Naam. Jadi ini adalah dalil boleh menepuk pesakit. Boleh tepuk dada dia, tepuk belakang dia, tepuk tangan, mana tempat yang sakit, mana tempat yang bermasalah. Kenapa Nabi tepuk dekat dada? Sebab dada lah punca gangguan. Sadr ataupun qulub, kan, qalb, hati ni adalah okey. Syaitan, jin ni mana dia pergi? Dia akan pergi pada kita punya sudur, kita punya dada. Sebab itulah dalam surah An-Nas Allah sebut apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Gangguan, hasutan, godaan, bisikan syaitan tu, was-was syaitan tu, ke mana perginya? Sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas, dada. Sebab itulah ni kawasan dada ni tempat yang kita biasa tepuk. Okay, tapi tepuk tu jangan kuat sangat. Jangan terlalu, bukannya tepuk sampai orang tu pingsan ke apa, tak. Tepuk memadai dengan orang kata macam ni lah, lebih kurang. Macam tu je, pap, gitu kan. Ataupun tepuk sekali cukup, tak. Kalau perlu, just perlahan je macam ni. Kan, tak kuat pun. Dan bacalah apa yang patut ataupun sebutlah ukhruj aduwallah. Naam. Dah teruskan. Dalam membincangkan mengenai menyentuh pada tempat yang sakit ketika menjampi ruqyah, para ulama mengharuskannya berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan daripada Uthman bin Al-As At-Taqafi, bahawa dia Uthman yang ini mengadu bahawa dia mengalami sakit pada tubuhnya semenjak dia memeluk Islam. Maka baginda pun berkata kepadanya, letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit pada tubuhmu dan sebutlah dengan nama Allah sebanyak 3 kali, dan sebanyak 7 kali sebutkan, aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada kejahatan apa yang aku rasai dan aku risaukan. Uthman bin Abi Al-As, antara sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, yang mana dia bila sejak dia masuk Islam, dia menghadapi macam-macam masalah. Antaranya dia orang yang sama, sahabat yang sama tadi, yang Nabi tepuk dada dia, yang dia dalam solat dia tak boleh baca sebab dia diganggu oleh syaitan, sampai dalam solat dia tak tahu apa dia baca, sampai macam tu sekali gangguan yang ada pada dia. Jadi saya sering ditanya oleh ramai muallaf lah, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, banyak kes gangguan berlaku di kalangan muallaf. Ini antum kena tahu, dan kena tahu macam mana nak handle, macam mana nak jawab dia orang ni, sebab dia orang ni baru masuk Islam. Patutnya masuk Islam ni jadi lebih tenang lah kan, tapi kenapa kena ganggu? Tak.
Jawapan dia, bila you semakin dekat dengan kebenaran, semakin you dekat dengan Islam ataupun you masuk Islam, you menuju pada Allah Ta'ala, semakin kuat gangguan. Ini kita perlu faham. Gangguan syaitan, pintu masuk syaitan ni, dia akan menjadi semakin kuat. Okay? Hasutannya, bisikannya, godaannya semakin kuat jika kita semakin dekat dengan Allah SWT, iaitu semakin kita nak berusaha jadi baik. Sebab syaitan ni kerja dia akan tarik kita. Dia macam tarik tali lah. Dia tak boleh nampak kita dekat dengan Allah. Dia nampak kita dekat dengan Allah, dia akan tarik kita. Okay? Nak solat sunat je, dia akan bisik kat kita. Tak payah, sunat je, hukum dia. Nampak tak? Nak solat sunat je, nak solat Ma'diyah ke Qabliyah ke? Sunat je, buat penat je kan. Tak apalah. Kau pun baru buat kerja tadi, penat lagi kan. Tak apa, solat fardu je. Sunat tak payah. Nampak tak? Dia syaitan ni, dia akan, tak apalah. Kita pun ikut dia punya hasutan, bisikan dia supaya tidak solat sunat ataupun tidak buat benda-benda yang baik. Jadi kena faham lah. Jadi ni tipu dari syaitan, kita kena faham dan kita kena explain kepada orang mu'allaf ni, ini benda biasa. Sahabat Nabi dulu pun kena ganggu. Cerita pada mereka kisah Uthman bin Abil As ini. Dia sering mengalami sakit pada tubuhnya sejak dia masuk Islam. Masuk Islam je sakit. Pada ini fitnah, ujian Allah bagi pada mereka. Fitnah ataupun ujian Allah berikan pada hamba-hambanya yang menerima hidayahnya. Jadi dia kena sabar. Okay, nasihat pada mereka, sabar, ini ujian, Allah sayang awak, Allah nak uji awak untuk menaikkan darjat awak. Okay, dan Nabi ajar pada Uthman bin As, nampak tak cara Nabi ajar macam mana? Nabi suruh, letakkan tanganmu pada tempat yang sakit. Jadi boleh letak, kalau sakit perut, letak pada perut tangan. Sakit kepala, letak pada kepala. Okay? Dan sebagainya. Dan sebutlah, ini doa yang Nabi ajar, Bismillahi salasan. Bukan Bismillahi salasan baca macam tu. Salasan maksud 3 kali. Bacalah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Sebanyak 7 kali. Wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Yang bermaksud, aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada kejahatan apa yang aku rasai dan aku risaukan. Baca 7 kali. Bismillah 3 kali dan doa ni 7 kali. Sambil tangan letak pada tempat yang sakit. Ini sunnah Nabi ajar. Okay? Nabi benarkan, Nabi suruh, Nabi perintahkan sahabat buat begitu. Jadi boleh kita pegang pada tempat yang sakit. Tapi kalau sekali lagi ingat hukum tentang peruqyah lelaki ataupun wanita yang meruqyah ajnabi, ajnabi yang bukan mahram. Okay? Tak perlu sentuh. Lelaki tidak perlu sentuh perempuan bukan mahram dan begitu juga sebaliknya, tetapi minta tolong wali mereka. Wali. Kalau perempuan ruqyah, lelaki ruqyah perempuan ajnabi, pastikan mereka hadir bersama wali. Ini penting. Sila take note, sila ingat dan sila ambil perhatian. Wahai pelajar-pelajar sekalian, yang siapa-siapa yang berminat untuk merawat orang yang berminat nak jadi perawat ni, kena ingat pesanan saya ni. Jangan rawat perempuan yang bukan mahram bersorang-sorangan. Jangan datangkan fitnah pada agama. Pastikan mereka datang dengan mahram. Dia call ke, dia WhatsApp ke, Ustaz boleh tak jumpa? Kita punya cik boleh tak saya nak minta rawatan apa semua? Bagi tahu dia boleh, tapi pastikan awak datang dengan mahram. Lelaki ataupun perempuan, tak kisah dengan mak dia ke, dengan kakak dia ke, adik perempuan ataupun adik lelaki ke, bapa dia ke, atuk dia. Yang penting mahram. Bukan dengan boyfriend. Kadang-kadang ada datang, ni siapa? Suami ke? Tak, boyfriend. Ini masalah. Sudah, bawa boyfriend pula kan. Boyfriend bukan mahram. Macam mana saya nak bantu rawat awak ni? Siapa nak pegang awak? Takkan saya nak suruh boyfriend pegang awak, saya bersubahat sekali. Kan? Takkan kita nak bersubahat? Kan? Jadi, benda-benda macam ni lah yang saya kena, kita kena cakna lah. Baik, teruskan. Maka jelaslah bahawa kaedah sentuhan, tepukan atau sapuan adalah harus dilakukan dalam ruqyah dan berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini. Sesiapa yang mengingkari adanya kaedah ini,
dalam Islam, maka kemungkinan besar dia tidak mengetahui tentang dalil-dalil tersebut. Namun sebagai peringatan, seperti mana telah kita bahaskan dalam bab 4 sebelum ini, terutamanya tentang hukum ruqyah terhadap lawan jantina, maka perawat mestilah mengelakkan sentuhan, sapuan dan tepukan secara langsung pada tubuh badan pesakit perempuan yang bukan mahramnya dan sebaliknya. Dan inilah juga salah satu sebab dan hikmah mengapa diwajibkan agar seorang perempuan ditemani oleh mahramnya atau teman wanitanya bersama-sama ketika dijampi. Jika mahramnya hadir bersama, maka dia boleh membantu menyapu atau menyentuh pada bahagian yang sakit pada tubuhnya tanpa perlu perawat yang menyentuhnya. Dan dalam hal ini, penulis ingin menyatakan pengingkaran terhadap perbuatan sesetengah perawat lelaki, khususnya di Malaysia, yang sewenang-wenang dan mudah-mudah menyentuh tubuh pesakit perempuan, sama ada secara berlapik maupun tidak berlapik, tanpa adanya keadaan darurat. Sebahagian mereka memegang kepala, tangan dan kaki atau bahagian yang lain. Lebih malang lagi, ada yang memeluk tubuh wanita yang kerasukan. Kononnya takut dia akan mencederakan dirinya. Walhal keadaan masih lagi terkawal, dan lebih memilukan lagi, sebahagian pesakit wanita ini tidak sedar dirinya dipegang atau disentuh, dan sebahagian auratnya terdedah ketika dalam proses rawatan. Inilah akibat tidak ditemani oleh mahramnya, atau akibat tidak mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum menemui seseorang perawat. Misalnya memakai pakaian yang labuh atau bersedia dengan kain atau baju tambahan agar aurat tidak terdedah ketika proses rawatan berlangsung. Kaedah pukulan dengan alatan tertentu. Perawat menggunakan alat-alat tertentu seperti tongkat. Okey. Jazakallah khairan. Terima kasih. Okey. Baik. Seperti saya sebutkan tadilah tentang sentuhan perawat lelaki dengan pesakit wanita ataupun sebaliknya, ini benda yang saya beri tanbih lah, saya berikan peringatan sekali lagi supaya bertakwa pada Allah SWT. Ya, ittaqullah mastata'tum, usini wa usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jangan kita bersenang-senanglah ataupun bermudah-mudah dalam isu ini, ya. Memang benda ni berlaku depan mata saya. Depan mata saya, bukan kita setakat tengok video tak. Depan mata kita, tanpa adanya keperluan darurat, tanpa perlunya memegang menyentuh perempuan. Mereka awal-awal lagi masa nak mula rawatan dah pegang kepala perempuan, kan? Dia pegang kepala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak perlu pun. Saya, kalau saya nak pegang pesakit lelaki ke wanita ke, bila ada reaksi yang apa kita kata macam over, contohnya dia nak lari ke, dia nak terjun misalnya, ataupun dia nak melawan kita, tiba-tiba saya, subhanallah, saya sendiri dah puas, dah kena tampar dengan pesakit, dengan kena tumbuk, kena tampar, puas, kena sepak, kena terajang tengah-tengah macam pop dia terajang kita, kan. Jadi benda-benda macam tu bolehlah kita pegang, kan, supaya dia tidak agresif. Kita tak bagi dia untuk agresif, dan dibantu dengan mahram dia, of course, kan. Kalau ada mahram dia, kita suruh mahram dia handle. Kalau mahram dia pun seorang dia, ya, tak cukup orang ke apa ke, dan kita perlu pegang untuk mengelakkan kecederaan sama ada pada dia ataupun pada orang lain. Takut dia sekarang dia libas muka orang dan sebagainya, mencederakan dirinya. Dalam keadaan tersebut tak apa. Tapi kalau orang kata tak ada masalah, tak ada apa-apa keperluan, tiba-tiba nak pegang, nak sentuh, tak payah, tak payah. Baik, saya rasa kita berhenti di sini untuk hari ini. Okay? InsyaAllah kita akan sambung kaedah pukulan dengan alatan tertentu pada minggu hadapan biiznillahi ta'ala. Sekarang ni saya buka untuk sesi soalan lah, sesi soal jawab kalau ada soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya disebut sebagai muawwizat tu kan. Ada kata 4 kul, ada yang 3 kul. Mana satu yang lebih afdal sebenarnya? Naam. Sebahagian ulama ada yang memasukkan kul huwallahu ahad tu termasuk muawwizat. Sebahagian yang lain, sebab bila muawwizat ni, muawwizat ini adalah istilah untuk
apa nama tadi, doa ataupun ayat-ayat Quran yang ada isti'azah, ada doa isti'azah. Contohnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada perkataan a'udzu, kan, a'udzu. Sebab itu disebut mu'awwizat. Sebut mu'awwizatain. Mu'awwizat, bila dalam hadis disebut mu'awwizatain, ia bermaksud al-falaq dan an-nas. Al-falaq dan an-nas. Tapi ada sebahagian hadis disebut mu'awwizat, yang ini lebih daripada dua. Sebab dalam bahasa Arab ada tiga jodoh bilangan ataupun kita kata ganda. Satu mufrad. Kalau mufrad ni mu'awwizat, ya. Kalau dua mu'awwizatain, dua, ataupun mu'awwizatan ataupun mu'awwizatain, dua. Kalau mu'awwizat, dia jamak, dia tiga ke atas. So ada tiga ke atas. Jadi apa yang tiga ni? Okay, Al-Falaq, An-Nas, satu lagi apa? Jadi sebagai ulama berpendapat ia termasuklah Al-Ikhlas. Sebab tiga surah ni, tiga kul ni di akhir sekali. Dia bersama-sama. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebahagian pula mengatakan qul ya ayyuhal kafirun dan sebagainya. Jadi ikut pada pandangan jumhur yang dimasukkan mu'awwizat, ya, istilah mu'awwizat jamak itu ialah tiga kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Allahu a'lam. Jelas, Jelas Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Okey, yang lain ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, saya ada baca satu artikel, ni kisah sebenar orang tu kena sihir. Jadi syekh tersebut menyuruh menunaikan solat sunat tahajud untuk minta pada Allah, minta petunjuk cari tempat sihir. Jadi selepas tak tahu, mungkin ada sekali ataupun tiap-tiap hari buat solat sunat tahajud, lepas tu dia ada mimpi lah, ada salah satu pemuda tu ditunjuk lokasi tempat sihir tu lah. Lepas tu bila bangkit pada tidur, pergi tempat lokasi tempat sihir tersebut, memang ada tempat sihir tu. Jadi bolehkah kalau kita guna keadaan mimpi macam ni? Ataupun macam mana? Faham, baik. Soalan yang baik. Seperti yang saya kata tadi, kadang-kadang sebahagian mimpi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah ini ialah mimpi yang baik, mimpi yang kita kata petunjuk, busyra, kabar gembira. Ada pengalaman saya sendiri, seorang pesakit saya, dia ni pekerja Indonesia, dia mate kepada kawan saya. Kawan saya ni dia minta tolong satu hari, dia bawa saya pergi rumah dia kata mate dia ada gangguan, kena ganggu. Jadi saya pun tanyalah apa masalahnya. Dia kata pada satu malam ni dia mimpi ada benda sihir, ada puhul sihir ditanam di belakang rumah tuan dia. Jadi bila dia terjaga, esok paginya dia terjaga, dia pergi tempat tu dalam mimpi tu dan dia korek, ternyata ada benda tu, iaitu ada macam sikat dengan rambut ataupun benang. Saya pun tak ingat, tak silap sikat dengan benang kot. Benang dah ada rambut sikit. Nampak tak? Dia Allah bagi dia petunjuk sebab ini benda rare sikit lah. Sama dengan kes ataupun kisah Nabi SAW, Rasulullah ketika Rasulullah disihir, Rasulullah diberikan ilham ataupun diberikan petunjuk oleh malaikat. Ada dua malaikat yang datang pada Nabi SAW dan mereka pun berdialog. Dua malaikat ni berdialog. Siapa yang sihir dia? Dubaid bin Asam. Mana dia tempat letakkan benda sihir tu? Dalam perigi. Kan, dalam perigi yang ada sebutlah petanda-petanda tempat tu. Dan bila Nabi bangun, Nabi pun suruh sahabat pergi cari dan mereka jumpa. Dalam perigi tu ada sikat, ada sisir dan dihapuskan benda tersebut. Jadi soal pasal mimpi ni, macam saya kata, bukan semua mimpi itu tak boleh dipercayai. Dalam satu hadis Nabi sebut 1/46. Mimpi orang beriman ialah 1/46 daripada bahagian kenabian. Ia bermaksud 1/46 kebarangkalian ia mimpi yang menjadi khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dinafikan. Bahkan saya sendiri pernah banyak kali lah mimpi yang menjadi petunjuk, kan?
Macam mimpi, apa mimpi, kenapa mimpi macam tu? Rupa-rupanya benda tu akan berlaku. Rupa-rupanya kita dalam apa nama tadi, pada masa hadapan, benda yang dalam mimpi kita tu dia berlaku. Jadi Allah bagi kita perkhabaran melalui mimpi. Jadi solat tahajud, tak solat tahajud tu cerita lain lah. Tidak salah solat sunat minta petunjuk tu, tak masalah kan. Kita solat minta petunjuk Allah tu itu harus, tak masalah. Cuma isu dia solat tahajud ke ataupun tidak solat tahajud ke, dapat mimpi begitu dan ternyata mimpi itu benar, maka bermaksud mimpi tersebut ialah khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu anugerah lah. Allah tolong dia lah tu. Allah bagi, Allah sayang pada hamba dia, Allah tunjukkan tempat di mana benda tu diletakkan. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lain? Okey, sementara tunggu soalan yang lain, saya cuma nak maklumkan untuk sesiapa yang dah menjawab soalan ujian bulanan yang lepas, saya masih lagi belum sempat untuk semak semua jawapan sebab saya rasa semua maklum pasal kesihatan saya. Ini pun sebenarnya alhamdulillah saya baru betul-betul sihat sebenarnya. Baru betul-betul sihat dari segi orang kata energi lah, dari segi tenaga. Untuk membaca, untuk buat kerja dengan komputer dan sebagainya. Sebab sebelum ni memang saya tak boleh tengok komputer. Sejak keluar The Watt, lebih kurang 2 bulan lepas, sebulan ni, bulan Ogos saya keluar hujung Julai daripada Watt. Saya dalam Watt 3 minggu. Kemudian hujung Julai, 26 hari bulan saya keluar daripada Watt, lebih kurang sebulan jugalah. Bulan 8 tu saya memang masih lagi lemah. Masih weak, masih tak boleh nak buat kerja sangat. Jadi insya-Allah starting bulan ni saya akan semak ujian jawapan ujian bulanan yang lepas, dan saya akan release markah insya-Allah bagi yang telah menjawab exam tersebut. Dan insya-Allah untuk bulan ni macam biasalah, hujung bulan nanti kita akan berikan ujian bulanan yang baru insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Kalau ada. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Saya tanya lagi boleh Ustaz? Okey, boleh, silakan. Ustaz, macam ni, dalam masa 5 tahun saya dulu berjuang lah untuk dapatkan anak kan. Jadi semua kaedah rawatan yang Ustaz sebutkan yang tadi tu, dalam botol lah, scan lah, apa semua tu, semua saya dah jumpa lah. Dan bukan setakat jumpa lah, kita sendiri terjebak lah sebab kita masih lagi jahil. Jadi alhamdulillah ditemukan Ustaz untuk belajar benda-benda macam ni. Lepas tu memang betul tak dinafikan dia sebut-sebut perkataan yang nama-nama ulama-ulama yang disebutkan nama-nama malaikat apa semua, tapi sebenarnya berselindung di sebalik nama tu adalah jin. Jadi di akhirnya saya nak tanya, alhamdulillah lah hari ni saya pun dah ada 2 orang anak. Tapi saya percaya yang yakin yang sebelum daripada yang perkara-perkara ni ada juga benda yang lebih better kita buat, macam yang Ustaz selalu mention, rawatan fizikal, which is pergi hospital apa semua. Dan saya buat juga, dan alhamdulillah buat operation untuk wife saya apa semua. Dan akhir sekali saya pergi umrah, dan kat situ saya percaya doa saya dekat sana makbul. Selepas 4 bulan daripada tu, alhamdulillah dapat rezeki. Okay, jadi di hujungnya tu saya nak tanya lah, kalau macam ialah kita rasa berdosa lah dengan apa yang kita buat dulu tu, macam mana cara kita macam nak tebus dosa ke atau bertaubat ke dengan cara yang betul dan baik lah. Baik. Soalan yang baik, masya-Allah. Barakallahu fiik. Baik. Tidak dinafikan kadang-kadang Allah Taala uji kita dengan sebahagian ataupun dengan beberapa perkara, ya, antaranya kesihatan, antaranya dengan rezeki, antaranya dengan anak dan sebagainya. Dan kadang-kadang Allah jadikan benda itu semua berlaku atas hikmah tertentu lah, atas hikmah yang tertentu. Jadi kalau kata apa yang kita buat dahulu tu ternyata kita sedar kesalahan kita lah, kita sedar benda tu salah, bertentangan dengan Islam, berdosa dan sebagainya, maka cukup dengan taubat nasuha, dan juga amal-amal yang soleh. Sebab al-hasanat tamhus sayyiat. Al-hasanat tamhus sayyiat. Benda-benda yang baik, amal soleh kita
amal soleh kita, insya-Allah dia akan memadamkan dosa-dosa. Yang penting taubat nasuha. Taubat nasuha ini sebagai ulama kata dah cukup dah. Dia akan memadam semua dosa-dosa yang lampau, insya-Allah. Baik, jazakumullah khairan semua. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar yang hadir pada pagi ini. Barakallahu fiikum. Semoga Allah SWT menambahkan bagi kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain dan semoga istiqamah. Ini doa saya pada semua, untuk diri saya dan juga antum semua. Semoga istiqamah. Istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, istiqamah dalam iman, sentiasa bertambah iman dengan bertambahnya amal soleh dan berusaha mengelakkan diri daripada maksiat pada Allah, sentiasa beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan semoga Allah Ta'ala memudahkan semua urusan kita, mengangkat wabak COVID-19 ini daripada kita semua dan memelihara kita dan ahli keluarga kita yang lain. Dan semoga Allah SWT memberkati kita, guru-guru kita, sahabat handai kita, saudara mara kita, dan semoga kita dimasukkan semua dalam jannah al-firdaus. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.